Saya nak tanya kepada Bapak Menteri, adakah Bapak Menteri dapat menafikan apa yang saya sebut dalam perbahasan? Bahawa syarikat ini mempunyai pelbagai masalah. Yang pertamanya, Inai Kiara ataupun holding company kepada syarikat yang diberikan konsesi ini adalah sebuah syarikat yang telah bankrupt. Sehingga ada saman daripada kerajaan terhadap syarikat ini tak bayar kepada LHDN. Dan juga apa yang dikatakan, sebutkan tadi, banyak projek disiapkan. Tidakkah Yang Berhormat sendiri sedar bahawa ada banyak projek yang tergendala? Ada banyak projek yang tidak dapat disiapkan oleh syarikat ini, mereka terpaksa cari syarikat yang lain. Di Kuantan Port umpamanya, satu contoh yang terbaik semasa Pekan menjadi Perdana Menteri. Kuantan Port tidak dapat diselesaikan. Water breaker tersebut terpaksa dibina oleh sebuah syarikat lain, IJM bersama dengan syarikat daripada negara China. Dan ini menunjukkan bahawa keupayaan syarikat ini amat dipersoalkan. Mengapakah sebuah syarikat yang ada track record yang tidak baik ini disambung konsesinya, diberikan satu konsesi yang baru? Itu persoalannya. Dan apabila Kabinet meluluskan sejak bulan Julai lalu, Yang Berhormat Menteri sendiri seolah-olah nak menyembunyikan fakta ini, tidak memberikan apa-apa maklum balas, tidak memberikan apa-apa pengumuman terhadap keputusan ini sejak bulan Julai lalu. Sehingga saya bertanya soalan, baru ada jawapan di Parlimen pada 2 minggu yang lepas. Jadi mengapakah sebuah syarikat yang begitu negatif ini dan mempunyai pelbagai masalah diberikan konsesi yang seterusnya? Dan yang paling penting dari segi dasar, Yang Berhormat Menteri boleh tanya kepada Gombak. Kita dah bincang semasa Pakatan Harapan memerintah. Kita dah bincang supaya melihat kepada konsesi-konsesi yang dimonopoli ini. Sebab apabila sesebuah syarikat itu memonopoli sesuatu bidang, ini seolah-olah anti-competition. Dan dalam bidang pengurukan ini, dalam bidang reclamation ini, merupakan satu bidang yang cukup besar. Mempunyai nilai yang cukup besar. Mengapa satu syarikat saja memonopoli keseluruhan bidang itu? Mengapa tidak dibuka kepada syarikat-syarikat yang lain? Saya yakin banyak syarikat juga dapat melabur kepada apa yang mereka perlukan untuk peralatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat membuat satu tuduhan yang tidak benar. Bukan saya tak umumkan. Oleh kerana ini masih dalam pertimbangan UKAS, belum memuktamadkan semua terma-terma, termasuk juga apabila berlakunya pertikaian kuantiti yang telah dikeruk. Bagaimana kita nak mencari satu penyelesaian? Kedua, Yang Berhormat juga menyebut apabila dapat satu kes, tapi saya lihat daripada projek yang telah disiapkan oleh syarikat Bumi Putra ini, 247 projek mereka dapat siapkan. Saya betulkan Yang Berhormat, bukan satu kes, ada banyak kes. Boleh minta Kementerian Pengangkutan bagi senarai tersebut, bukan saja satu kes. Sekejap Yang Berhormat, Yang Berhormat bagilah projek mana yang dia tak siapkan, ya. Jadi 247 projek bernilai 2.28 bilion ringgit. Ini ada rekod dalam MOT. Dan kedua, saya nak maklumkan kepada Yang Berhormat, sebelum tu kenapa dasar ini diadakan? Kerana kita melihat ramai yang guna menjadi ejen kepada syarikat-syarikat pengurukan kapal daripada luar negara. Atas soal kedaulatan, kita melihat isu ini dibincangkan secara panjang lebar, termasuk juga apa yang Yang Berhormat sebutkan, sedikit masalah dari segi kewangan. Bukan sedikit masalah Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat cakap syarikat ini boleh menyelesaikan 200 lebih projek, mengapa syarikat itu bankrupt? Itu persoalan yang paling besar. Sebuah syarikat yang bankrupt diberikan konsesi. Itu persoalan sekarang ini. Kerajaan Malaysia memberikan konsesi kepada sebuah syarikat bankrupt. Bukankah itu satu scandalous decision? Satu keputusan yang scandalous. Itu tak boleh dinafikan bahawa syarikat ini di bawah receivership. Adakah Yang Berhormat dapat menafikan bahawa Inai Kiara ini bukan di bawah receivership? Boleh tak Yang Berhormat berikan ataupun nafikan fakta tersebut? Sekejap. Yang Berhormat, saya kata, dari segi masalah kewangan itu memang berlaku. Tetapi dari segi teknikal, mereka mempunyai peralatan yang cukup. Mereka telah melabur. Yang Berhormat, kalau sudah bankrupt, macam mana dia ada peralatan? Peralatan tu di bawah receivership kepada bank. Yang Berhormat, syarikat ini menghadapi masalah kewangan masih dalam peringkat diuruskan oleh pihak bank. Dan kita ada banyak syarat yang dikenakan kerana dari segi kerja-kerja pengerokan, mereka kena gunakan apakah piawaian yang telah kita tentukan. Jadi kita ada mekanisme untuk memantau. Kerana perkara ini telah dibincang dan sudah 15 tahun mereka membuat kerja.
Dan saya rasa dalam kes ini, saya tadi sebutkan, ada banyak syarikat menjadi ejen di sini untuk dapatkan kapal-kapal di luar. Tapi syarikat ini yang melabur lebih aset di Malaysia dan ini sebagai salah satu asas pertimbangan. Jadi Yang Berhormat bolehlah buat anggapan macam-macam, tak apa. Tapi Yang Berhormat dalam ucapan, saya meneliti Yang Berhormat minta UKAS. Yang Berhormat boleh tanya pihak Memang UKAS saya akan juga, tanya. sebab dari segi 15 Tapi tahun, kesimpulannya Yang Berhormat Menteri Pangangkutan kata hari ini kerajaan Malaysia melantik sebuah syarikat bankrupt untuk mendapat konsesi 15 tahun untuk pengurukan. Itu kesimpulannya. Terima Yang kasih. Berhormat boleh buat apa juga kesimpulan, tetapi kita berlandaskan kepada keputusan yang telah dibuat dan kita ada cara-cara pemantauan dan kita juga melihat dari segi latar belakang. Kalau syarikat ni tidak boleh membuat kerja, kita ada cara kita untuk mengekang. Ya? Jadi saya rasa Masa Yang Berhormat, cukup. saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat. Termasuk Yang Berhormat Seremban yang dalam ucapannya minta MOT tak payah Kerajaan jawab. bantu syarikat Tapi bankrupt, saya tetap juga jawab kerana saya berasa terpanggil untuk menjawab apa yang saya tahu. Yang Berhormat boleh mendapatkan keterangan lanjut seperti mana Yang Berhormat kendaki. Selepas daripada ini boleh banyaklah pihak syarikat bankrupt UKAS. mohon. Sekian, terima kasih.